Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan telah bersedia untuk belajar subjek sains pada hari ini. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tentang sifat cahaya yang ketiga. Jika yang pertama kita telah belajar bahawa cahaya bergerak lurus, kemudian kita belajar lagi tentang pantulan cahaya. Minggu ini kita ada satu tajuk baru. Okey, perhatikan slide teacher ni. Kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Kamu pernah perasan tak keadaan ini? Sekiranya kamu tak pernah perasan, diharapkan selepas kita belajar ni, nanti kamu buat. Ini simple eksperimen. Ini ada sebabnya. Kenapa dia bengkok kan? Pertamanya, cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Maksudnya cahaya tu dibiaskan dari air ke udara. Ingat, air ke udara. Air tu di dalam gelas. Dan pandangan kita di atas kan. Jadi macam ke udara lah dia punya pembiasan berlaku. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Maksudnya imej tu berada di atas kedudukan sebenarnya. Sekiranya kedudukan sebenar dia di bawah sedikit, tapi oleh kerana berlakunya pembiasan cahaya, jadi imej sudu tu kelihatan ke atas sedikit. Maka automatik kita nampak dia seolah-olah bengkok. Okey? Kemudian ini ada satu nota ni. Nota pembiasan cahaya ni teacher nak kamu sambung dalam buku nota sains. Tulis tarikh ya dan hari. Hari ini hari Khamis. Tarikhnya 29 hari bulan 7 2021. Tajuk pembiasan cahaya. Inilah tajuk yang teacher sebut tadi. Sifat cahaya yang ketiga yang akan kita pelajari pada minggu ini. Okey. Minggu ni jangan risau, sikit saja nota teacher bagi dan tugasan kamu pun sikit saja. Teacher tak nak berat-berat, nanti kamu tak faham. Tak apa, kita belajar sikit, janji kita faham. Okey, teacher nak kamu salin ni ya. Tentang pembiasan cahaya. Pertama, fenomena pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Teacher ulang. Fenomena pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Apa itu medium? Medium ialah, ataupun kamu sebut medium. Kalau bakunya medium. Medium ialah bahan perantaraan yang boleh dilalui oleh cahaya seperti air dan udara. Okey, teacher ulang balik. Okey, sila fokus dan kamu boleh baca bersama-sama dengan teacher ni. Medium ialah bahan perantaraan yang boleh dilalui oleh cahaya seperti air dan udara. Okey, kalau kamu tengok poin pertama, pembiasan berlaku sekiranya cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Yang tadi yang kita nampak sudu tadi, cahaya melalui dua medium berbeza, itu air dan udara. Mediumnya air dan udara, maka pembiasan cahaya berlaku. Apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza, kamu bayangkan yang air tadi.
cahaya melalui air ke udara. Jadi, ia melalui dua medium yang berbeza. Jadi, arah pergerakan cahaya akan berubah. Ia tak akan sama kerana pergerakannya dalam dua medium yang berbeza. Jadi, arah cahayanya juga akan berbeza, akan berubah. Keadaan ini menyebabkan imej objek di dalam air berubah ke atas berbanding kedudukannya yang sebenar. Sebab itulah bila kamu cantumkan sudut yang sebenar dengan imejnya kelihatan bengkok kerana imej yang kita tengok ataupun yang kita dapat lihat iaitu imej yang dibiaskan oleh cahaya, bukannya kedudukan yang sebenar. Faham tak? Pening sedikit kan? Jadi dalam tajuk ini ada beberapa perkara penting yang kamu perlu faham. Pertama, pembiasan cahaya melibatkan medium. Mesti melalui medium yang berbeza. Medium itu mungkin air, mungkin udara, ataupun kaca. Medium berbeza. Kalau kaca maksud mediumnya dalam bentuk pepejal. Kalau air mediumnya dalam bentuk cecair. Kalau udara mediumnya dalam bentuk gas. Macam itulah. Sedikitlah teacher nak bagi kamu faham konsepnya. Okey? Ini kan memang kena salin dalam buku sikit aja teacher bagi nota. Tapi penat jugalah salin. Mungkin kamu cakap kenapa teacher nak kena salin? Ini untuk pemahaman kamu. Teacher bagi contoh sahaja. Okey? Kalau tak ada contoh, kita tak faham. Jadi, kamu kena salin contoh pembiasan cahaya. Okey? Contoh fenomena pembiasan cahaya. Minggu lalu sudah kita salin banyak tentang contoh fenomena pantulan cahaya kan. Ini contoh pembiasan cahaya. Okey. Yang pertama, kedudukan duit shilling di dalam air. Maksudnya, kita masukkan shilling di dalam bekas yang berisi air. Jadi, duit shilling kelihatan timbul di dalam bekas berisi air. Bukannya maksud timbul di permukaan. Tapi imej dia kalau kamu tengok seolah-olahnya ia dekat dengan permukaan. Sedangkan kedudukan sebenarnya adalah di dasar bekas itu. Ini kerana sinar cahaya daripada duit shilling. Sinar cahaya dari duit shilling yang berada di air dibiaskan apabila ia bergerak dari medium air ke udara. Itu medium berbeza. Maksudnya shilling tu duduk di dalam air. Jadi kita yang melihat imej itu, kita duduk di atas air di medium udara. Betul tak? Penglihatan kita di medium udara. Jadi pergerakan cahaya untuk membolehkan kita melihat imej, pergerakannya adalah daripada air ke udara. Inilah contohnya mata kita di udara. Bukannya kita terbang. Maksudnya imej yang mata kita melihat daripada arah, orang cakap medium udara. Jadi imej tu seolah-olah cahaya itu bergerak daripada medium air kepada udara. Jadi kita nampak shilling tu macam dekat saja dengan kita. Sedangkan sebenarnya kedudukan sebenar di dasar bekas. Kecuali kalau kamu lihat di tepi bika tu jernih, kita boleh tengok daripada tepi. Jadi kita sebenarnya nampak shilling tu duduk di dasar. Ini teacher ambil kira keadaan kita tengok daripada atas, bukan daripada tepi. Okey? Kamu salin sikit-sikit. Teacher rasa mungkinlah kamu ada kesukaran untuk salin. Sekira kamu ada masalah, boleh tak PM teacher tepi. Teacher nak tahu juga apa masalah kamu bila kamu nak buat tugasan ni. Teacher nak tahu apa masalah. WhatsApp teacher ya. Sekiranya siapa ada masalah, contoh teacher tulisan tak jelas, bagi tahu. Tulisan teacher kecil sangat ke, ataupun teacher cakap cepat sangat ke, PM tepi teacher ya. Okey, yang kedua, keadaan pensel di dalam gelas berisi air. Konsep dia lebih kurang, cumanya bila kita tengok keadaan pensel, kiranya ada sebahagian
batang pensel tu ada di luar air kan. Jadi sedikit fenomena yang berbeza sikit dengan shilling ni. Yang air tadi, yang shilling totally satu satu objek tu dalam air. Jadi kita kelihatan dia timbul. Sekiranya sebahagian objek tu di luar air dan sebahagiannya di dalam air, betul ke perkataan di luar? Kita akan kelihatan bukan kita yang kelihatan objek itu ataupun pensel itu kelihatan bengkok di dalam gelas yang berisi air itulah. Kenapa? Konsepnya sama. Kan dia cakap, sinar cahaya daripada pensel yang berada di dalam air dibiaskan apabila bergerak dari medium air ke udara. Nampak macam bengkok. Sebabnya imej yang kita nampak adalah bukan imej yang sebenar. Ini imej yang dibiaskan. Ketiga. Ini contoh ketiga. Saiz huruf apabila dilihat melalui kanta pembesar. Kamu tahu tak kanta pembesar? Ingat lagi tak Kak Makmal ada kanta pembesar? Huruf dalam buku akan kelihatan timbul dan lebih besar melalui kanta pembesar. Maksudnya kalau kita guna kanta besar nak membaca perkataan di dalam buku. Selalunya kalau tulisan tu sangat kecil, kita memerlukan bantuan kanta pembesar. Supaya huruf tu kelihatan timbul dan lebih besar untuk memudahkan kita bacalah. Tak semestinya huruf. Mungkin kita nak tengok urat daun, benda yang kecil lah. Kadang-kadang kita nak tengok kaki lipan, macam bahaya pula kan. Kaki serangga. Sinar cahaya dari buku dibiaskan apabila cahaya bergerak dari medium kaca ke udara. Maksudnya dua medium berbeza. Medium kaca yang ada di kanta pembesar dengan udara dekat penglihatan kita. Maksudnya kanta pembesar ni macam dia cakap, bukannya tak semestinya untuk kita baca. Tapi kalau makmal kita guna untuk nak tengok urat daun, nak tengok pertumbuhan kulat pada roti. Itu tahun 6 punya eksperimen. Ini kanta pembesar. Alright. Boleh kita teruskan contoh keempat. Kedudukan ikan di dalam air. Teacher ramai ni sebenarnya tertipu. Bukan tertipu lah. Kamu nampak ikan macam dekat je dengan kamu. Sebenarnya yang kita lihat tu, ikan tu berada di dalam air kelihatan lebih dekat dengan permukaan air dan lebih besar saiznya. Kita nampak macam dekat, sebenarnya ia tak adalah dekat dengan permukaan air. Yang kita nampak, janganlah kamu yang macam mana tu nak cakap, kalau kamu duduk di atas bot, kita nak tengok ikan dalam air laut yang jernih. Kita akan nampak ikan tu macam dekat sangat dengan permukaan air dan nampak dia besar. Sebenarnya sinar cahaya dari ikan, maksudnya bukan ikan tu yang mengeluarkan cahaya, bukan. Sinar tu macam terpantul ataupun kita kan memerlukan bantuan cahaya untuk melihat objek, betul tak? Jadi sinar cahaya itu dibiaskan apabila cahaya bergerak dari medium air ke udara. Macam ni lah. Sebenarnya kedudukan ikan tu sedikit ke bawah daripada permukaan air. Tapi kamu lihat macam dekatnya. Okey. Seterusnya. Dah habis rupanya. Kan teacher cakap. Sikit saja teacher punya slide hari ini. Tapi lama juga ya. Lebih kurang 15 minit. Jadi, teacher harapkan kamu salin ke empat-empat contoh teacher bagi ni. Sebab contoh ni tidak ada dalam buku teks. Ini untuk kita merujuk dan untuk pengetahuan yang lebih lanjut
tentang tajuk ni. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.